Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Baik, insyaallah alhamdulillah kita dapat meneruskan siri tadabbur kita surah yang seterusnya, iaitu surah Muhammad. Satu surah yang sememangnya nama Muhammad itu refer kepada nama Rasulullah lah, Rasulullah. Baik. Maknanya nama Nabi juga tidak ketinggalan sebagai salah satu daripada nama surah yang ada dalam Al-Quran, seperti mana wujudnya nama-nama yang lain, nama-nama para Nabi yang lain yang Allah rakamkan kisah mereka. Dalam Al-Quran hanya Yusuf sahaja yang namanya terakam sebagai nama surah yang dalam isi kandungan surah itu Yusuf. Nama Nabi lain itu kebiasaannya kerana dalam surah itu ada cerita Nabi tersebut. Tapi tidaklah bermaksud keseluruhan ceritanya adalah berkenaan dengan Nabi tersebut. Macam Hud, bukanlah semua surah Hud itu ayat dalam surah Hud menceritakan kisah Nabi Hud. Bukan semua ayat dalam surah Nuh menceritakan berkenaan dengan Nabi Nuh. Nama surah Rasulullah yang letakkan, dan susunan itu berlaku pada setiap tahun, susunan ayat dan penamaan surah, sehinggalah pada Ramadan yang terakhir dalam hayat Nabi, maka tadarus terakhir Jibril bersama dengan Rasulullah itu telah menyusun lengkap susunan ayat-ayat yang adalah seperti hari ini. Dan kalau kita rasa pelik sangat, sebenarnya dia tak pelik pun, sebab Quran ni tak susah untuk diingat, untuk dihafal. Tak susah. Bagi orang Arab lagi dia senang. Jadi nak jaga tak lupa tu yang susah. Tapi kalau nak menghafalnya, sebab itu kalau orang budak-budak di Arab dengan sekolah agama tu belum pun 12 tahun, 11-10 tahun sudah habis 30 juzuk. Jadi untuk para sahabat mengingati susunan ayat yang Allah bagi itu bukanlah satu kesukaran pun waktu itu. Ya, baik. Okey, ayat 4 hingga ke 9 pada hari ini insya-Allah kita akan bahaskan, ya. Yang mana kita dah bahaskan sebenarnya ayat yang keempat dahulu, okey. Kemudian sebenarnya ayat 4 hingga 9 ini kalau kita tengok tajuk memang takutlah, kan. Mancung leher. Dibebaskan atau ditebuskan. Baik, suka atau tidak, nak atau tak nak, dalam Islam ada satu hukum peperangan yang amat jarang sekali kita bahaskan, dan pertama mungkinlah para ustaz kita tak minat membahaskan sebab kita tak terlibat. Logiknya kita tak akan terlibat lah dengan hukum itu, tetapi dia tetap hukum yang ada dalam kitab fiqh. Maka sebab itu kalau kita tengok bagaimana Nabi boleh menikahi Safiyah binti Huyai. Siapa tu? Isteri Nabi lah. Dia Yahudi. Ayah dia Huyai ibn Akhtab lawan Nabi. Lawan Nabi, memang betul-betul lawan, walaupun ayah dia mengakui Nabi adalah utusan yang dikhabarkan dalam kitab Taurat mereka. Tapi dia tak mau beriman. Tapi anak dia jadi menantu Nabi. Macam mana jadi begitu? Takkan ayah dia mewalikan anak dia untuk kahwin dengan orang yang ayah dia tak terima dan tak suka, kan? Gitu. Ini macam mana? Jadi ini ceritanya kerana peperangan. Nabi memerangi Bani Nadir dan orang-orang Bani Nadir menjadi tawanan, dan salah satu tawanan Nabi adalah Safiyah. Tawanan yang jatuh ke tangan Nabi. Adalah beberapa orang lain, tapi anak pembesarnya iaitu Safiyah binti Huyai itu jatuh ke tangan Nabi. Maka hukum fiqh menetapkan pada masa itu tawanan peperangan boleh dinikahi. Walaupun tanpa izin daripada bapa dia, sebab wali dia masa tu dia dimiliki oleh siapa yang menjadi penawan dia. Apa penawan? Betul ayat saya. Orang yang diiktiraf sebagai menawan orang itu. Begitu. Okey. Ada pun
kita kena faham beberapa hukum peperangan kalau berlaku, dan kita memang amat jarang sekali didedahkan dengan hal ini. Ya, contohnya hukum asas dalam Islam menetapkan la ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk peluk agama Islam. Kita tak boleh jumpa satu orang kafir dalam negara kita pergi pegang leher dia. Islam atau mati. Tak boleh. Ceramah pun tak boleh buat macam tu. Confirm. Dan hukum pun tak boleh menetapkan macam tu. Rasulullah tak buat mana-mana macam benda tu. Rasulullah tak pernah buat sekali pun di kota Madinah. Pergi jumpa mana-mana Yahudi, pergi cekik leher dia, nak Islam ke tidak, tak pernah. Okey. Tetapi hadirin mati Allah sekalian, beza hukum dalam peperangan. Dalam peperangan, setelah peperangan itu ditawarkan perdamaian, maka musuh Islam dia tak mau, kufar dia tak mau. Dia kata dia nak perang. Apa perang? Perang apabila kekalahan memihak kepada mereka, Islam menang dan Islam menawan tentera ataupun mereka-mereka daripada kalangan warga kufar. Pada masa tu hukum dah berbeza. Hukum boleh menetapkan Islam atau bunuh. Ya. Ikut kepada orang yang menawan itu. Siapa? Kalau dia kata dia bagi 3 pilihan, Islam, bunuh atau tebusan, terpulang. Dia kata saya tak nak mati, saya pun tak nak Islam, tapi saya nak bayar tebusan. Okay? Saya nak bayar tebusan tapi tak ada duit. Maka pilihan kamu cuma 2. Sama ada Islam atau mati. Tega tak mau Islam, mati pun matilah, bunuh, mati. Dan biasanya kalau keadaan begini terjadi, mereka akan memilih Islam. Dan selepas Islam, mereka dijaga sebenarnya. Kerana mereka masuk dalam keadaan paksaan sebagai tawanan peperangan. Tetapi setelah mereka Islam, mereka akan dijaga dan dipelihara. Yang menyebabkan akhirnya mereka sendiri menerima Islam itu dengan hati mereka yang rela. Gitu. Dia hukum. Baik. Okey. Kalau kita lihat kepada ayat yang keempat itu sendiri pun Allah kata hatta tada'ul harbu awzaraha, muka surat 346, firman Allah hatta tada'ul harbu awzaraha, sampailah peperangan berhenti. Maksudnya perintah Allah itu untuk kita bebas membunuh mana-mana musuh, hatta tada'ul harbu awzaraha, sehinggalah peperangan itu berhenti atau ditamatkan. Begitu. Tapi pendapat Mujahid, siapa dia Mujahid? Dah selalu ikut kuliah ni. Tafsir dari kalangan tabi'in. Okay, saya bagi tahu sikit awal. Ilmu tafsir ni kita cedok daripada siapa? Kita ambil daripada siapa? Ilmu tafsir daripada sahabat yang memahami Al-Quran berdasarkan apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Okey? Itu ilmu tafsir. Zaman Nabi tak ada pengajian tafsir. Tak ada jumpa kat dinding Masjid Nabawi. Hari ni Nabi ada pengajian tafsir. Nabi ni tak mengajar. Nabi bukan berkuliah fokus jadi penceramah, tidak. Nabi ni pemimpin. Bila Nabi mengajar, macam mana kita tengok PM, kadang-kadang ada majlis dia bercakap, macam itulah Nabi bercakap. Jadi daripada situ sahabat ambil hadis. That's why yang paling banyak dapat hadis ni orang yang duduk dengan Nabi kat masjid tu. Maksudnya apa? Dia duduk di kawasan perumahan Nabi, situlah Nabi semayang, situlah dia duduk. So Abu Hurairah dapat banyak word-word yang Nabi SAW tuturkan. Begitu. Ya. Jadi apa yang Nabi ajar kepada para sahabat itu difahami oleh para sahabat. Lalu setelah kewafatan Nabi, mereka membuka madrasah mereka sendiri. Madrasah bagi tujuan madrasah lah. Sekolah lah, school of tafsir begitulah. Jadi mereka buka dan hasil daripada mereka buka sekolah ataupun madrasah tafsir itu, tadabbur itu, maka datanglah golongan-golongan tabi'in ini. Jadi golongan tabi'in ini ramai yang cuti. Jadi mereka mendapat maklumat daripada para sahabat, lalu mereka sendiri mengembangkan ilmu tafsir. Lalu berlalunya zaman, ilmu mereka itu diwarisi sampailah kepada pemilik-pemilik kitab
tafsir ni Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tak banyak bagi pandangan. Ibnu Katsir banyak menukil pandangan tabi'in. Jadi Ibnu Katsir lebih kepada pengumpul sahaja. Walaupun ada dalam beberapa perkara Ibnu Katsir dalam hadis, contoh Ibnu Katsir banyak bagi pandangan. Tapi dalam Al-Quran, kebanyakan yang Ibnu Katsir nukilkan hanyalah nukilan daripada para tabi'in. Itu dia. Okey. Baik. Jadi Mujahid adalah salah seorang tabi'in. Ya, Mujahid merupakan salah seorang tabi'in yang mewarisi ilmu tafsir daripada sahabat. Okey, baik. Ada nak tanya? Jelas? Okey. Kan selalu kita dengar kan dalam tafsir dia berkata Mujahid, berkata Ikrimah, siapa dia? Ini semua ulama-ulama tabi'in dari kalangan ahli tafsir Al-Quran. Baik, serta tafsiran ni kita kena jaga sebab rosaknya kitab terdahulu tu bukan sahaja rosak kerana penulisan semula yang tidak lengkap atau berlaku pengolahan, tetapi sebenarnya pengolahan dalam kitab terdahulu bukan majoritinya pada ayat. Bukan dia tukar ayat. Dia tukar tafsiran. Ayat tu itu juga. Ayat sama. Tapi tafsiran ditukar. Gitu. Dan yang berpakat menukar tafsiran itu adalah dia punya pendeta-pendeta agama dia. Bayangkan kalau Islam ni para ustaz sepakat olah tafsiran. Macam mana? Apa jadi? Orang awam salah tafsiran, okey lagi. 1-2 ustaz salah tafsiran, okey lagi. Jabatan agama boleh ambil tindakan gam dia. Tapi kalau sepakat ahli agama ni, diubah tafsiran satu-satu benda. Apa jadi? Sebab itu Nabi dah beri jaminan la tajtami'u ummati ala dhal. Maksudnya Nabi sebut apa? Ala dhalalah. Nabi kata tidak bersepakat umatku di atas satu kesesatan. Takkan. So jangan risau. Ya, jangan risau, tidak akan ada tidak akan ada kesesatan ataupun contohnya pengolahan makna Al-Quran yang disepakati oleh seluruh umat, itu takkan ada. Begitu. Okey. Boleh. Pendapat salah mungkin, tapi sepakat untuk menafsirkan secara agak betul terdahulu. Okey. Baik. Tapi Mujahid kata hatta taba'al harbu auzaroha, maksudnya sebelum tu Allah dah kata beri keizinan untuk kamu berperang membunuh musuh sampailah perang berhenti. Mujahid dia punya pandangan lain. Mujahid kata maksud sehingga perang berhenti itu hingga turun Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Kenapa dikatakan hingga perang berhenti itu sehingga turun Nabi Isa alaihi salam? Selepas Nabi Isa tak ada dah. Ada satu je perang lagi. Selepas Nabi Isa turun. Perang dengan Al-Masihud Dajjal dan tentera dia daripada kalangan Yahudi, Israel lah. Itu last. Yang kita tunggu. Yang kita tunggu, tapi dia ada 2 kali perang dengan Yahudi ni, di Syam ni, di Israel ni. Pertama kali perang membebaskan Baitul Maqdis. Maksud dia Israel akan tetap ada sebuah negara Israel, tapi dia jadi pihak yang kalah perang. Dan akan ada perang kedua nanti kerana dia melanggar perjanjian damai. Dengan perang pertama, perang ini disebut dalam hadis sebenarnya. Dia akan membebaskan Baitul Maqdis dan mendatangkan fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Allah mengembalikan nikmat kesatuan dan kedamaian kepada penduduk Syam. Sekaligus pembebasan Baitul Maqdis, negara Israel, Yahudi still ada kat situ. Dan mereka menjadi pihak yang kalah perang dan mereka menandatangani perjanjian perdamaian. Mereka patuh tak? Patuh. Yes. For the first time mereka akan patuh. Semua dah berlaku lah. Belum. Sebab perang tu belum berlaku. Nanti detail saya syarah nanti lepas offline ni, sambil-sambil makan saya cerita sikit dia punya detail lah. Tapi dia belum lagi waktu tu. Dan belum berlaku. Tapi waktu perdamaian tu dia akan damai. Dia akan ikut sebab dia menjadi pihak kalah perang. Tapi dia langgar perjanjian damai bila Al-Masihud Dajjal muncul bersama dia. Dia bangkit dan dia kembali ingin berperang. Itulah turun Nabi Isa.
Ya. Tapi dia bangsa sama dengan Eropah sebenarnya. Macam mana kita tengok orang Eropah tu, orang Britain, orang British, orang Jerman tu orang dia lah, sama je. Agama je lain. Yang sana jadi Kristian, yang sini jadi Yahudi. Dia bukan Bani Israel. Saya dah pernah cerita tu, dia bukan darah Bani Israel. Yang darah Bani Israel ni berapa kerat je. Yang Ortodoks tu. Tapi yang majoriti warga negara Israel beragama Yahudi itu adalah bangsa yang sama dengan Jerman, Poland, Britain, Ashkenazi, datang daripada Eropah. Barbaric. Barbarism in apa? Yang PM sebut tu. Barbarism ni pun satu term yang digunakan menunjukkan kepada keganasan kan? Keganasan, penindasan, macam-macam. Gitu. Barbarism, satu ideologi. Barbarism, barbaric, satu sifat. Gitu. Itulah terminologi. Tapi dia bangsa tu actually sebenarnya, barbar. Viking tu bangsa. Viking tu jenis dia orang. Negara yang berjaya membebaskan daripada penjajahan Viking. Rusia pun bekas jajahan juga. Tapi dia berjaya bebas. Ada pun negara lain semua jadi buat jajahan dia lah. Keluarnya Al-Masihud Dajjal itu dengan turunnya Nabi Isa. Nabi Isa bunuh dia dan terkontang-kanting lah Yahudi pada waktu itu. Orang yang menggerakkan kebangkitan dia sudah mati. Maka Nabi Isa mengarahkan kaum muslimin, habiskan kaum Yahudi. Itulah jihad terakhir umat Islam atas muka bumi. Menanglah, kita menanglah. Memang Nabi dah sebut pun menang. Menang tu menang mudah. Sebab apa? Tak ada satu batu dan kayu, melainkan akan menyatakan, ya Muslim, inna fi warai Yahud. Sesungguhnya di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Habislah. Jadi siapa Yahudi yang selamat waktu itu? Yahudi yang selamat, Yahudi yang tidak bersama dengan negara mereka itu. Dengan Zionis itu. Itulah kelompok-kelompok yang pada hari ini kita lihat mereka bersama dengan rakyat Palestin, perjuangkan kebebasan, kemerdekaan. Dan itu boleh disifatkan ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang ada pada hari ini. So, apa definisi ahlul kitab? Kalau dia benar ahlul kitab, dia tahu bahawa mereka tak ada hak ke atas tanah itu. Allah telah menetapkan tidak ada lagi tanah yang dijanjikan hak untuk mereka. Gitu. Dan akhirnya mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi faham? Mujahid la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta yuqatila akhiruhum ad-dajjal. Akan ada segolongan dari umatku yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Ini Nabi sebut dalam satu hadis lain, mereka fi Baitul Maqdis. Memang khusus untuk penduduk di Baitul Maqdis. Itulah lawan terus macam kita tengok pada hari ini. Sebab tu kalau kita tengok kenapa tebing barat itu tak jadi wilayah Palestin dan diambil secara jajahan. Sebab mereka adalah penduduk yang tak jual tanah pada Yahudi. Kita kena faham juga Palestin pun ramai hak jual tanah. Jadi wilayah-wilayah lain yang mudah menjadi wilayah Israel tu kebanyakannya mereka punya surat dan dokumen, mereka beli tanah itu daripada orang Palestin. Begitu. Dan dia enggan menjual ni orang-orang yang tinggal di keliling Baitul Maqdis. Benarlah Nabi kata, zahirina 'alal haq, mereka orang yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Hatta yuqatila akhiruhum, sampailah generasi terakhir mereka yang sempat untuk menyaksikan peristiwa besar akan memerangi yuqatilu ad-dajjal, akan memerangi tentera yang mana adanya al-masih ad-dajjal di situ. Okey? Baik. Okey. Kita ni tak ada peranan lah dalam peperangan. Dia tak semua. Sebenarnya bila Nabi sebut tentang hadis peristiwa ke apa semua, dia tak akan menyeluruh. Dia bukanlah semua umat itu. Tak perlulah macam yang kita nak pergi kawan. Tak ada, mana ada. Saya pun tak suruh pergi. Begitu. Dia tak menyeluruh. Kalaupun ada bantuan daripada negara Islam, umat Islam yang lain, segi ketenteraan, itu pun keputusan pemimpin kita.
Kalau kata berlaku perang pembebasan Palestin, adakah pemimpin kita akan buat keputusan untuk menghantar bantuan ketenteraan? Kerana keputusan itu akan memberikan impak besar kepada hubungan yang kita telah bina selama ini dengan Barat. Walaupun sebenarnya tak perlu pun, langgar je. Barat ni siapa? Tapi tak tahulah kita keadaan kita pada masa itu bagaimana. In reality. Okay. Kalau kerajaan kita tak ada, adakah kita? Tak ada lah, kita tak ada lah. Tidak ada, tak ada, tidak ada jihad melainkan dengan izin pemerintah. Ini hukum. Bukan untuk kita. Kita salji pun tak ada. Maknanya geografi di tempat dia. Kerana permulaan itu adalah di tempat dia. Kita mungkin akan terlibat, tapi rentetan selepas itulah. Dalam pembinaan macam hari ni lah, actually sebenarnya banyak negara duduk bawah bekas penjajah mereka. Commonwealth saja ada berapa ramai macam tu. Walaupun secara officialnya merdeka, tetapi kita tahu macam tu. Tapi semasa era itu lainlah kisahnya. Maksudnya kita pada masa itu dah beralih arah, beralih kiblat. Maksudnya kita duduk dengan pihak umat Islam yang benar, yang membina kerajaan di Baitul Maqdis. Begitu. Okey? Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jubair bin Nufair, ia berkata, sesungguhnya Salamah ibn Nufail memberi khabar bahawa ia pernah mendatangi Rasulullah, lalu ia berkata, sesungguhnya aku telah melepaskan kembali peralatan kuda yang tidak dalam posisi siap perang. Telah kuletakkan kembali senjata, perang telah selesai. Memang perang telah selesai pun pada masa itu. Memang dah selesai pun, masa tu memang dah selesai. Okey, perang di hari tersebutlah. Lalu Salamah ibn Nufail berkata kepada dirinya, tidak akan ada lagi peperangan. Tapi bila dia kata, alhamdulillah lepas ni dah tak ada peperangan. Macam tu, sabda kepada semasa hayat Nabi. Tak ingat? Cuba baca sejarah, tanya ustaz. Tanya ustaz refer. Apa perang terakhir semasa hayat Nabi? Dan because selepas Nabi wafat, perang masih ada. Perang Yarmouk berlaku selepas Nabi wafat. Begitulah. Hunain ustaz, Hunain bukan? Hunain. Hunain tak. Hunain, Mu'tah dengan Hunain mana dulu? Hunain dulu kot. Tak boleh ikut. Tak ingat ustaz. Hunain dulu lah. Memang Hunain dulu. Jadi maknanya ada perang selepas tu lah. Ada lagi. Baik. Jadi hadirin sekalian, ya, bila Salamah ibn Nufail berkata bahawa tak akan ada lagi peperangan dah. Okey. Okey, insya-Allah. Jumpa lagi. Okey, sama. Baik. Okey. Maka Nabi sambut perkataan Salamah ibn Nufail dengan kata baginda, Al-an ja'al qital. Sekarang peperangan telah tiba. Sebenarnya kewafatan Nabi itu bermulalah episod baru peperangan yang lebih besar skalanya. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala an-nasi yuzighu Allahu quluba aqwamin. Ya. Akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang akan menang ke atas manusia. Allah memalingkan hati beberapa kaum, maka mereka pun memerangi kaum itu sehingga Allah memberi mereka, yakni kaum mukmin, rezeki dari para musuh mereka. Begitu, rezeki para musuh. Itu akan sampai masa dia lah, ya, tak lama lah insya-Allah. Ya, wa yarzuquhumullahu minhum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Hal itu berterusan hinggalah Allah putuskan kemenangan ke atas kaum muslimin. Ya. Ala inna ukhra daril mu'minina Syam. Nabi dah bagi tahu pada waktu itu, ya, rumah ataupun tempat persinggahan yang aman dari segala fitnah bagi orang-orang yang beriman adalah bumi Syam. Bumi Syam. Mana bumi Syam? Palestin, Syria, Jordan. Itu negara yang, sebab itu tempat terbaik akhir zaman, bumi Syam. Di situlah akan bermulanya kemenangan, di situlah akan bermulanya kekhalifahan, di situlah akan tamatnya fitnah.
dahulu. Kemenangan Islam nanti, perang, nanti saya syarahlah lepas habis online ni, kan, tamatnya perang di Syam itu, pembebasan Baitul Maqdis itu tidak menamatkan fitnah di tempat-tempat lain. Tempat lain masih ada. Dia bergerak progres sikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Lepas tu saya pernah syarahkan bila berlaku pembebasan Baitul Maqdis, Madinah hancur tu. Lepas tu ada sebab semua tu. Kenapa dia takkan habis ke sampai ini? Fitnah. Habis, tamat. Bila tamat? Sebelum kiamat lah. Tak. Bila nak lagi Fitnah ni Islam. wujud selama mana ada orang mukmin. Kalau tak ada orang mukmin, tak ada fitnah lah. Fitnah ini, term fitnah itu hanya wujud bila ada orang mukmin. Habis tu habis lah. Fitnah ni akan tamat bila binasa di keseluruhan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Maka habislah fitnah. Lepas tu Nabi sifatkan zaman keberkatan, zaman keamanan, zaman ketenangan, apa semua. Dajjal pun dah mati. Tak ada dah mastermind yang nak buat fitnah. Kekal dalam keadaan begitu orang mukmin sehingga Allah mematikan keseluruhannya. Habis. Bila Allah mati seluruh orang mukmin, tinggal atas muka bumi ni siapa? Orang kafir. Tak ada fitnah dah. Sebab itu memang kehidupan mereka. Dan kiamat akan datang dalam keadaan mereka lah golongan yang tinggal atas muka bumi. Dan kerosakan pun pada masa itu terlalu amat dahsyat. Baik. Wal khailu maq'udun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Dan Nabi kata, dan kuda itu pada ubun-ubunnya telah ditetapkan kebaikan sampai hari kiamat, yakni berupa pahala dan harta rampasan perang. Baik. Okey. Jadi surah Muhammad ni sebenarnya mengikut penafsiran daripada Mujahid, sebenarnya Allah nak isyaratkan tentang peperangan akhir. Peperangan akhir yang bukan berlaku di zaman sahabat, tapi di generasi kita pada hari ini. Baik. Keutamaan para syuhada. Allah sebut walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan mensia-siakan amal mereka. Salah satu sebab terampunnya dosa. Dan seseorang itu dimasukkan syurga bi ghairi hisab adalah kerana syahid. Rasulullah bersabda, yu'ta syahidu sitta khisalin 'inda awwali qatratin min dami. Orang yang syahid, Allah beri 6 kebaikan di saat bermula titisan darah dia yang pertama. Orang syahid pun dengan kita alam barzah tak sama. Orang syahid alam barzah roh dia kat mana? Ini. Dalam burung apa ini? Dah macam alien punya. Alien. Dalam tengkuk burung, leher burung yang berterbangan di syurga. Dan ada dialog pun pada masa itu. Ada dialog, Allah Ta'ala dah tanya dah pada masa itu, Allah dah tanya apa yang kamu minta, apa yang kamu nak minta. That time pun mereka tak minta apa-apa dah. Dah bebas berterbangan di syurga. Itu. Syurga betapa indah berbanding Switzerland. Switzerland tu kita tengok indah habis dah lah kan. Jadi tak ada lah nak minta apa lagi, semua dah ada. Dapat Allah Ta'ala tanya, sebab Allah memberi. Jadi Allah tu sifatnya nak memberi. Berkali-kali Allah tanya, akhirnya mereka minta satu perkara, hidupkan balik, nak rasa mati lagi sekali. Tapi syahid tak. Kenikmatan syahid tu dia lain, kematian. Siapa pernah rasa diambang kematian? Pernah? Tak pernah. Dia ada keadaan-keadaan kita rasa kita diambang kematian. Saya pernah buat motor tergolek dekat lane 3 tengah-tengah. Bayangkan. Saya nak pergi kuliah. Memang pada masa itu, saya ingat, separuh hidup saya rasa saya mati. Sebab saya tengok kereta kat belakang. Betul-betul dia break depan saya. Masa tu memang separuh saya tak ada. Tapi, tempoh 3-4 saat semasa saya nak berhadap benda tu, saya rasa memang saya tak ada kat dunia. Dia punya feel dia. Saya dah rasa satu benda yang tak ada cerita lah. Tapi hidup. Terus saya berhenti kuliah kat situ. Jauh sangat nak pergi. Sampai aksiden. Tu dia punya rasa lah.
orang yang jatuh bangunan, bukan bunuh diri ya, kemalangan ke apa ke terjatuh lah. Duduk tu tingkat 100, tengah buat menara tingkat 100, tergelincir jatuh. Tingkat 60, tingkat 50 tu dia dah tak ada kat dunia tu. Dia punya feel, dia punya roh itu sudah bergerak sebenarnya. Dia punya feel tu. Kalau makna dia tak adakan dia betul matilah. Orang naik kereta kemalangan, kereta dia berpusing 5-6 kali. Semasa berpusing tu, kalau kata takdir berpusing tu, and then dia mati. Semasa berpusing tu, dia dah rasa lah. Sakit-sakit lah, rasa sakit mati tu. Kita rasa macam kita rasa macam dulu kena tak sakit kan sebab dah hati. Allahu'alam. Susah juga nak cakap. Ialah kesakitan sebab dia macam ni. Dia sebab tak semua orang mati kita tengok dia sakit. Contohnya mati orang organ failure kan. Macam mana dia rasa pada diri dia. Slowly habis. Macam tu. Jadi orang yang ditidurkan sebagai contoh. Jadi macam mana? Pneumonia kan, teruk kena, doktor kata tak boleh lah, paru-paru dah, kuman dah penuh. Doktor suruh balik kan. Lepas tu tak sedar pun, tidur gitu kan, tunggu hari je lah. Jadi tak tahulah dia yang alami. Kita pun boleh cerita begini je lah, sebab kita pun tak lalui, kita pun sendiri tak lalui kematian itu bagaimana kan. Begitu. Okay. Zaman moden sekarang ni, orang perempuan ada peluang ke? Sekarang. Atas logik tu susah lah. Sebab peperangan itu dia apa ni, dia akan melibatkan kaum lelaki. Peperangan paling besar kemungkinan akan berlaku di Eropah sebab Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga hatta takuna Rum aksarun nas, sehingga Rom adalah manusia paling ramai, Nabi kata. So bangsa Rom kan, kalau kita tengok realiti bangsa Rom, Eropah Timur tu lah. Macam Rusia ataupun semua kan, kalau kita tengok. So maybe mereka yang akan terlibat dengan satu perang yang paling besar dan mengorbankan banyak jiwa lelaki dalam, jiwa rakyat daripada kalangan lelaki mereka. Menyebabkan sehingga kan? Dia hadis kan? Nabi sebut begitu. Satu lelaki 50 orang wanita. Tapi adakah dia berlaku pada semua? Wallahu alam, tak akan berlaku kiamat sampai Rom adalah manusia paling ramai yang tinggal. Tak tahu saya kenapa. Saya pun tak ada jawapan kalau ditanya kenapa Rom menjadi manusia paling ramai yang tinggal. Atau boleh jadi Rom sahaja di Eropah Timur itu sahaja yang tak berlaku perang secara letusan nuklear, boleh jadi juga, Wallahu alam. Kan China bergaduh dengan US, masing-masing bagi nuklear. China bagi kat US, US bagi dekat China, dua-dua tak tinggal apa. Jadi yang paling banyak jadilah itu kan. Tapi wallahu alam, yang pasti kita tak tahulah. Tapi kalau segi semasa, negara Eropah Timur, Rusia, Belarus, apa semua tu, itu negara yang mencatatkan angka wanita lebih tinggi daripada lelaki. Satu lelaki sekarang ni, dicontoh di Belarus, 4 wanita. Rusia antara negara yang membuka peluang orang luar menikahi wanita dia sebab tak cukup laki. Laki tak cukup. Kecuali Malaysia. Malaysia tak boleh perang. Perang tu lebih besar daripada perang dunia. Saya tengok fakta dia, saya sebut. Malaysia laki lebih ramai setakat ni daripada wanita. Okey. Baik. Tak apalah, kita melakukan, golongan wanita melakukan tugas yang sebaiknya lah. Tak payah berjihad pun tak apa. Sekarang kan banyak ni kan, apa, memperkasakan golongan wanita kan. Tahu dia nak perkasa setara mana. Itulah. Okey. So daripada titik pertama darahnya keluar semasa dia syahid itu, yang pertama yukaffiru anhu kullu khati'ah. Pertama, habislah terkafarahlah segala dosa dia. Habis. Wa yara maq'adahu minal jannah, waktu itu dia sudah melihat tempat duduknya dalam syurga. Dia punya apa? Dia punya lot dia lah. Lot istana dia ke, lot banglo dia ke, dengan
kita bukan terrace house syurga ni. Kurang-kurang lot banglo yang ada garden sendiri. Begitulah kan. Garden tu pula bukan kecil bayang macam garden dekat Malaysia ni tak. Garden kurang-kurang satu bukit tu kita punya garden saja. Dah pula orang tanya, dah siapa nak pergi potong rumput? Tak payah tanyalah benda tu. Syurga ni bukan kita je. Syurga ni ada makhluk lain yang Allah cipta untuk memenuhi kehidupan daripada kalangan bukan manusia. Cuma mungkinnya berciri manusia tapi dia bukan manusia. Bidadari manusia ke? Bukan. Maka tak payah cemburu lah. Suami ada pasangan bidadari. Itu bukan orang. Itu bukan manusia. Hanya bersifat seperti manusia. Gitu. Dan Allah cipta. Sebab dekat syurga tu mana ada cemburu. Tak ada. Syurga semua orang tak cemburu. Ya. Jadi cemburu tu sifat yang tak baik kan. Tak ada cemburu pun dah- Tapi dipraktikkan di alam dunia. Terkacau juga yang setengah pun tak ingat. Dia upset lah sebab dia cemburu dengan bidadari sebab cemburu yang tak, sebab kenapa dia dah ada rasa cemburu. Kenapa dapat husband dia? Bagi tahu kat dia, bidadari tu bukan orang. Don't worry. Yalah macam suami kita balik dia cakap, saya ni sebenarnya ada pasangan baru. Seminggu dah. Kita pun dah mula nak bagi M-Star semua. Kan? Relax dulu. Tapi saya nak bagi tahu ni bukan orang, bukan manusia. Sudah, kita pun pening nak cemburu ke nak apa. Di bangsa lain bukan manusia. Sudah, kita pun dah pening kan. Begitulah. Tapi dia bukan manusia, itu hakikat dia. Okey. Dan dalam syurga ni ada lagi makhluk-makhluk lain yang Allah cipta sebenarnya. Ada riwayat itu untuk memenuhi kehidupan syurga yang sangat luas. Dan mereka akan menjadi golongan yang akan memenuhi keperluan penghuni syurga yang kita tak perlu kenal pun. Agung dia tak kenal siapa duk tukang potong rumput belakang istana. Gitulah. Baik. Wa yuzawwajahu minal huril ain, dinikahi dengan bidadari. Maksud dinikahi itu maksudnya apa? Dijadikan sebagai pasangan yang halal. Okey, menjadi milik lah senang cerita. Menjadi milik. Wa yu'manu minal faza'il akbar, seterusnya aman dari ketakutan yang dahsyat. Hilanglah ketakutan pada diri mereka. Maksudnya apa? Mereka tak akan melalui ketakutan hisab nanti. Sedangkan kita bila bangkit nanti dari kubur, kita pun tak tahu berapa lama kita berjalan, berapa jauh, ke mana, dan kita memang akan dalam keadaan sentiasa tak tenang lah. Kan Ummu Salamah tanya, siapa lagi tanya, Aisyah tanya, macam mana kalau semua orang dibawa dalam keadaan tidak berpakaian apa semua. Nabi tak jawab sebab mereka tanya, tidakkah mereka saling melihat ba'duha ba'dan, antara satu sama lain. Nabi tak jawab pun soalan tu. Nabi hanya menyatakan mereka disibukkan dengan satu urusan lain. Sebab tu kita fikir nak selamat ni macam mana, nak lepas, itulah. Okey. Baik, tapi bagi orang yang syahid, no. Dia sudah aman daripada ketakutan itu. Wa min azabil qabr, skip azab kubur tak ada. Wa yuhalla khullatal iman, dan dimanisi hidup mereka itu dengan manisnya keimanan. Manis keimanan ni kita dapat rasa. Contohnya macam mana? Bila kita merasai saat ketenangan, kita berbuat kebaikan. Tengok orang susah, miskin, susah, budak cik bagi duit. Nah lah cik bagi. Kan. Buatlah makan apa semua. Tak seberapa duit tu pun tak sampai malam habis dia belanja. Tapi apa rasa kita masa kita bagi? Ada tak makin serabut dari hidup aku? Tak ada. Dia akan rasa satu, itu hanyalah sezarah daripada kemanisan iman. Suka nak sebut macam tu. Kalau kita pergi masjid kan, contoh kan, masuk saja dalam masjid kita rasa apa? Masuk saja dalam masjid tu apa yang kita rasa? Macam hilang masalah semua. Sebab apa? Kemanisan iman. Orang yang pergi tanah suci kerana keimanan. Masuk ke tanah suci, apa dia rasa lain. Orang yang pergi tanah suci, fikir dalam kepala nak buat duit. Aku nak hentak jemaah kau lain. Beza, ada perbezaan. Walaupun pergi ke tempat yang
suci, tempat yang sama. Okey. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah telah bersabda yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitih. Ada satu riwayat orang syahid ya akan dapat memberi syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Bagaimana syafaatnya? Allahu alam. Salah satu bentuk syafaat yang jelas meringankan azab. Begitu. Okey. Kalau Ustaz, kalau macam kalau orang macam ditarik masuk ke syurga tu sifat macam mana? Itu salah satu sifat tu berlaku ketika selesai hisab. Perintah Allah Ta'ala pertama kepada ahli syurga, tarik keluar mana-mana orang mukmin yang kamu kenali yang berada di neraka. Tariklah keluar siapa yang kita kenal, kawan kita, tarik dia keluar. Fahal masuk neraka? Payahlah tanya, aku dah kena ni dah lah. Tentu. Jadi itu arahan pertama Allah Ta'ala sebaik selesai hisab manusia. Maka Allah perintah, tarik mana-mana orang beriman yang kamu kenali. Gitu. Ada tak berbaki orang beriman? Masih ada. Ada orang yang hidup atas muka bumi ni berbekalkan satu benda je. Dia beriman Allah itu Maha Esa satu. Hidup, kawan, sahabat tak ada seorang pun orang mukmin. Selamat kan? Logik tak cerita gitu? Logik. Sangat logik. Saya pernah cerita yang saya pergi UK Postmort kan. Seorang warga Malaysia tu yang kahwin tahun 40-an. Dah pergi ke UK tu tahun 40-an dulu. Hidup lagi sekarang. Umur dia 90 lebih. Kalau tak meninggal lah. Pasal pergi pun 2018. Taklah lama sangat. Jadi dia suami dia, saya tanya dengan dia, memang life dia solat pun tak solat, baca Quran pun tak tahu, anak dia tak ada agama, empat-empat. Dia makan sahaja yang dia masih lagi jaga daripada dulu, arak minum. Itu kan. Jadi arak minum lah. Arak tu tidak ni lah, tidak tak tahulah, tak tapi anak-anak dia kalau tak ada agama tu memang minum lah. Kan. Tapi memang kalau tua dah lah, tapi masa saya pergi tu dengan mak saudara saya apa semua tu, saya ingat Quran ni tak boleh baca saya rasa. Keadaan dia. Sebab lifestyle dia. Tapi tanya arwah suami dia tu Muslim. Ya, yang saya ingat tu apa tu mak saudara saya bagi tahu, tanya dengan dia tu kahwin di Singapura dengan tentera British. Saya ada tengok gambar dia orang lah masa duduk bilik tu, saya tengok ada gambar kat dinding tu, saya nampak lah dinding tu kan. Jadi saya nampak lah bekas suami dia. Tapi atas hemat saya, husnuzon, dia mati seorang Muslim bila dia dah masuk Islam. Tapi lifestyle saya ingat langsung tak ada, dan saya pun tak tahu kalau di situ dia mengenali Muslim siapa kalau dia tak praktik. Begitu. Jadi tak tahulah kesudahannya macam mana, itu hak Allah Ta'ala lah. Tapi kalau kita nak kata logik, boleh berlaku pun sebenarnya. Ada orang yang pertahankan akidah dia, Allah Maha Esa, tak pergi agama lain, tapi lifestyle hancur. Jadi siapa yang kenal dia di hari akhirat? Maybe tak ada orang Muslim yang kenal, tapi dia pun akhirnya akan Allah keluarkan juga. Gitu. Yes. Mana-mana orang yang mati, sezarah dalam hati dia mengesakan Allah, memang syurga lah akhir. Walaupun dia, sebab kebanyakan azab bagi orang yang Muslim yang beriman, azab dia kebanyakan azabnya apa? Solat dengan apa? Culas rukun Islam, okey, culas rukun Islam, dan juga dosa pada orang lain. Dia kata orang, dia fitnah orang, dia kutuk orang, dia macam-macam. Gitu. Jadi itu sebab kebanyakan orang masuk tak lepas sirat tu jatuh. Kalau tu nak tak sempat nak minta akhirat. Waris pun tak Kalau waris tidak tahu pun tahu pun tak boleh. kalau waris tahu, waris boleh lah mohonkan maaf, as long as dia memaafkan tu okey. Tak kira siapa pun minta maaf. Tapi ialah kalau orang tahu, kalau orang tak tahu, tapi tak semestinya dosa kita sesama manusia ini akan mutlak menjerumuskan kita ke neraka. Tak juga.
Melainkan orang tu memang hari-hari kerja dia tu tak ada lain. Kerja dia duk fitnah orang je, buat live fitnah orang, buat live fitnah orang, buat konten fitnah orang. Jadi itu memang sajalah, mungkin dia rasa dia kebal lah daripada azab. Kan? Tapi ada juga orang yang punya dosa dengan orang lain, tapi ke syurga ada. Masing-masing ke syurga, dua-dua ke syurga. Itulah yang hadis dalam Al-Bukhari, Allah berhentikan mereka di Qantarah tu. Satu jambatan antara Sirat dan juga syurga. Dia tak boleh sampai ke pintu syurga, dia akan dipertemukan dengan orang itu. Gitu. Allahu'alam. Tapi kalau kata macam dengan orang bukan Islam, sama dengan Islam apa beza kalau kita? Kalau kita menzalimi dia, dia bukan Islam. Selesai di mahsyar, sebab dia tak akan lepas sirat. Kalau sesama ahli syurga kan masing-masing lepas kan, dia berhenti satu checkpoint lah, satu jambatan, Qantarah dia panggil dalam hadis. Dia duduk selepas sirat. Tapi kalau dosa kita sesama kita dengan ahli neraka, atau sesama ahli neraka, atau kita dengan orang kafir, itu selesai di mahsyar lagi. Kadang nak selesai mana? Dia jatuh, kita lepas, insyaAllah confident. Tapi tak apalah, harapannya begitulah kan. Ya. Ya. Tak ada, dia tak ada orang yang Allah biarkan tergantung urusan. Walaupun dia kafir. Ya. Ya. Kita kita duduk office, kita ada India datang basuh kereta contoh kan. Dulu kan ada India datang basuh kereta untuk kita naik basikal, dia kita pun ambil, lepas tu kita tak bayar, kita terikat hutang dengan dia. Jadi pandai-pandailah kita buat macam mana, pandai-pandailah kita nak melunasinya macam mana. Lunasilah di dunia, sedekah je lah atas nama dia, tapi dia bukan Islam tak apa. Mana tahu sebelum dia mati dia Islam. Satu, kalaupun dia tak Islam, dia nak tarik kita nanti tak boleh. Tak apa, itu Allah Ta'ala lebih mengetahui dia. Yalah di hari akhirat nanti dia nak tarik bahawa kita ada hutang dengan dia. Kita ada bukti lah yang kita dah buat kebaikan ini, aku dah hadiahkan kepada kamu. Pahala tu dah ada di sisi kamu, hanya Allah tak terima sebab kamu tak Islam. Orang bukan Islam, dia buat kebaikan, dia ada pahala juga, bukan tak ada. Malaikat catat juga. Malaikat bukan ditugaskan atas orang mukmin saja. Baik buruk orang kafir pun catat. Cuma semua tersimpan. Hak nak menerima kebaikan depend dia mati Islam tak. Kalau dia mati Islam, semua kebaikan yang dia buat semasa dia belum Islam, YB ni mati Islam tentu. Kan? Jadi sepanjang dia 40 tahun jadi YB tu, banyaklah orang dah pergi apa semua tu, kan? Orang tak cukup duit apa semua tu, ada kebaikan. Ada kalau dia mati Islam. Kalau dia mati tak Islam, dia punya prasyarat tak cukup. Bukan syarat, prasyarat lagi tak cukup. Okay? Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian, insya-Allah. Okey, demikian. Saya sampai sini dululah insya-Allah. Okey, jadi kita akan sambung pada muka surat 350. Tolonglah agama Allah, nescaya dia akan menolongmu pada pertemuan akan datang Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin.